Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadika salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman dan ilmu pengetahuan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang Islam dan ilmu syariat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin menjawab kritikan daripada pilot Hafiz, dan ia sebenarnya daripada 4 video yang berbeza dan saya nak satukan, dan kesimpulannya ialah yang mana ia mengatakan perkataan maulid itu umum. Maulid Nabi bukan hanya terhad untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maka jawapannya ya betul. Maulid Nabi bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, malah semua Nabi para Anbiya alaihissalatu wassalam. Cumanya saya nak minta Tuan Hafiz bawakan sanad yang sahih tentang tarikh kelahiran para Anbiya selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dia mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah Nabi kita. Kita beriman dengan semua Nabi dan Rasul. Kenapa kita tidak sambut maulid Nabi Isa? Kenapa kita membezakan Nabi Muhammad SAW, kita sambut maulidnya, tetapi Nabi Isa kita tidak sambut? Maka saya dah tanya saudara Hafiz, bawakanlah kami satu riwayat dengan sanad yang sahih tarikh kelahiran Nabi Isa, maka akan kami meraihkan. Kenapa tidak? Baginda alaihi salatu wassalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kaum Nasara, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, dan ia daripada rukun iman kita sebagai umat Islam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka kita tidak membezakan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa kerana kita tidak meraihkan maulid Nabi Isa. Itu tidak memberikan makna kami membezakan. Kerana semua para anbiya daripada hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan semuanya bersifat sama, iaitu sifat kenabian sama. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membezakan antara mereka. Tetapi dari sudut keistimewaan, semuanya ada perbezaan. Nabi Isa ada kitab Injil, yang mana di dalamnya ada tasbih dan tahmid, dan ada sana, iaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan Al-Quran, bukan hanya tasbih dan tahmid, malah di dalamnya ada hukum ahkam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keistimewaan, kita juga tidak menafikan kepada para anbiya alaihissalatu wassalam. Oleh itu, daripada keistimewaan yang Allah berikan, yang mana ia jelas ia ada perbezaan dari sudut keistimewaan, ialah Nabi yang tertinggi darjatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagindalah Nabi yang pertama daripada Nabi Ulul Azmi. Dan kedua adalah Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga adalah Nabi Musa. Dan yang keempat adalah Nabi Isa. Dan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala telah membezakan antara mereka kerana kurniaan yang Allah nak berikan kepada sesiapa yang Allah ingin. Maka kita tidak menafikan keistimewaan tersebut. Maka janganlah Tuan Hafiz mengatakan apabila kami meraihkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bermakna kami mengabaikan Nabi Isa. Tidak, bukan begitu caranya. Dan begitu juga saudara Hafiz mengatakan bahawa Maulid Nabi Isa 25 Desember, maaf.
Dan dia mengatakan ia adalah upacara orang Kristian. Upacara orang Kristian. Sebab itu kami tak amalkan. Meraihkan perayaan agama lain itu dilarang. Dan kita juga dilarang untuk meniru upacara-upacara keagamaan lain. Begitulah. Nabi Muhammad SAW punya maulid agaknya meniru acara keagamaan lain. Saya tak tahu dari mana pula Tuan Hafiz mengatakan apabila kita mengadakan majlis maulid Nabi Muhammad SAW agaknya meniru acara keagamaan lain. Di mana? Agama lain, agama apa yang kita meniru ketika kita meraihkan Maulidur Rasul? Apakah agama yang kita meniru? Tolong beritahu saya. Agama Kristian? Mereka, upacara mereka buat maksiat. Mereka berzina, mereka minum arak. Mereka bercampur aduk antara perempuan dan lelaki. Mereka tidak solat, mereka tidak berselawat kepada Nabi Isa. Mereka tak ceritakan tentang Nabi Isa. Mereka tidak mengagungkan Nabi Isa. Jadi apa maksud agaknya meniru acara keagamaan lain? Jadi minta tolong Tuan Hafiz beradab dengan umat Islam, dengan saudara Hafiz sendiri, bahawa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita semua mencintai Rasulullah. Kita semua rindu kepada Rasulullah SAW. Jadi janganlah menganggap bahawa kami ni meniru apa-apa keagamaan selain daripada agama Islam. Itu adalah mustahil. Kalau tidak, bagaimana ulama-ulama terdahulu daripada kurun yang ke-7 sehingga sekarang ulama-ulama meraihkan Maulidur Rasul SAW. Kerana apa? Kerana dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Fath, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, ayat yang ke-8. Kemudian litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Yang mana kita diperintahkan supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mentaati dan bantu dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat itu jelas kita diperintahkan untuk mengagungkan, dan daripada cara untuk kita mengagungkan ialah kita membuat majlis Maulidur Rasul. Adakah di dalamnya ada unsur maksiat? Ada upacara di dalamnya seperti kita memberi makanan? Ia adalah sunnah. Berselawat, ia adalah sunnah. Dan merasakan kecintaan dan menambahkan kerinduan kita kepada Rasulullah adalah sunnah. Dan mengajak manusia supaya kembali kepada sunnah Nabi adalah sunnah. Jadi apakah perkara selain daripada itu yang kami buat dalam majlis Maulid Nabi Muhammad SAW? Dan kalaulah saudara Hafiz mengatakan daripada kurun yang ke-7 sehingga sekarang, tetapi kurun sebelum tu sahabat-sahabat tak buat pun, tabi'in tak buat pun, maka jawapannya saya nak beritahu Tuan Hafiz, adakah apabila ulama salaf tidak membuat sesuatu maka ia dilarang untuk dibuat? Tidak. Itu dalam ilmu usul. Oleh itu dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah salat dan bersama baginda para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ada seorang sahabat ni setelah i'tidal beliau membaca Sami'allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dan tambahan ni walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, Nabi tak ajar pun kepada sahabat tersebut. Tapi dia sendiri menambahkan tasbihnya dan tahmidnya untuk Allah dalam solat pula. Dan ia adalah satu bid'ah, iaitu perkara yang baru yang tak diajar oleh Rasulullah dan tak dibuat oleh Rasulullah, tetapi sahabat sendiri buat. Maka setelah solat Nabi tanya, manal mutakallim? Maka akhirnya Nabi SAW jawab, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Saya nampak 30 lebih para malaikat berbondong-bondong untuk menulis pahala
Tuhan yang telah mengatakan perkataan itu. Bermaknanya sebelum Nabi beritahu lagi pada para sahabat yang telah buat bid'ah, iaitu perkara yang baru yang Nabi tak ajarkan, malaikat dah tulis dah pahalanya. Malaikat dah tulis dah pahalanya. Sedangkan sahabat tu tak pernah pun dengar daripada Rasulullah. Bermaknanya daripada hadis ini kita dapat tahu bahawa satu perkara yang baik, apabila ia di bawah kaedah syariat, kaedah Islam, dan dia tidak bercanggah, maka ia adalah perkara sunnah dan dibolehkan dan diamalkan, malah di dalamnya ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuan Hafiz nak lagi, maka saya nukilkan satu riwayat daripada sahih daripada Imam Al-Haythami rahimahullah dalam Majmu'uz Zawaid. Ketika Nabi SAW diangkat ke Isra' wal Mi'raj, maka Nabi telah dengar suara tapak kaki Bilal di syurga. Maka Nabi kembali ke dunia dan Nabi SAW tanya kepada Bilal radhiyallahu anhu, apakah amalan yang telah kau buat? Sedangkan amalan yang Sayyidina Bilal buat itu, Rasulullah tak pernah pun ajar kepada Sayyidina Bilal. Iaitu, Sayyidina Bilal menjawab, setiap kali saya hadas, iaitu batal wuduk, saya akan perbarui wuduk saya. Saya akan ambil wuduk saya. Dan saya akan solat 2 rakaat. Jadi amalan ini, sebenarnya Nabi SAW ajarkan kita supaya mengambil wuduk ketika solat. Tetapi Bilal telah buat suatu perkara yang baru, bid'ah, yang Nabi tak ajarkan, iaitu setiap kali hadas mengambil wuduk dan solat 2 rakaat wuduk. Tetapi sebelum Nabi beritahu perkara yang telah Nabi nampak ketika diangkat Isra' wal Mi'raj, Allah telah dengarkan keistimewaan suara tapak kaki di dalam syurga Sayyidina Bilal itu sebelum Bilal tahu lagi, sebelum diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaknanya amalan itu telah Allah Subhanahu wa taala terima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan pahala bagi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Perkara bid'ah yang baru yang Nabi tak ajar, tetapi Allah telah terima. Allah telah berikan pahala. Jadi sebab itulah Tuan Hafiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Daud, bahawa janganlah kamu bangun untuk aku atau berdiri untuk aku seperti mana orang-orang ajam berdiri untuk raja-raja mereka. Maka satu hari Nabi SAW datang dan mereka, iaitu sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, semua bangun. Maka Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu cepat-cepat untuk nak meraihkan perbuatan para sahabat, iaitu mereka bangun. Sedangkan Nabi suruh duduk. Tapi mereka mengagungkan Nabi sehingga mereka bangun dan berdiri menunjukkan kehormatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun mengatakan, wuqufi lil azizi alayya fardu. Berdiri aku ni kepada orang yang dihormati adalah satu kewajipan. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Sedangkan meninggalkan satu kewajipan taklah bagus. Bukanlah jalan yang lurus. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmu. Dan aku takjub dengan orang yang ada akal dan orang yang ada kefahaman. Yara hadzal jamala wa la yaqumu. Dan melihat zat yang cantik begini dan tidak berdiri untuknya. Dan inilah adab para sahabat yang mengagungkan para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi larang untuk sahabat berdiri, tetapi itulah perkataan Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu wa ardah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak murka akan pantun Hassan bin Thabit tadi, iaitu satu kehormatan yang telah beliau tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Tuan Hafiz, saya nak beritahulah, Ibn Taymiyah sendiri telah mengatakan dalam kitabnya Iqtida'us Siratal Mustaqim. Beliau mengatakan mengagungkan maulid itu fata'zimul maulid wattikhadhu mausima, iaitu menjadikan ia satu musim, upacara agama. Qad yaf'alu ba'dun nas, ada sebagian manusia telah buat, wa yakun lahu fihi ajrun azim, dan boleh mendapatkan pahala yang besar dalamnya. Kerana li husni qasdi, kerana niatnya yang baik.
wa ta'zimuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia telah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya jawapan untuk kritikan Tuan Hafiz tentang Maulid ni saya dah beritahu daripada kritikan tentang video yang telah beliau katakan tentang Abu Lahab, yang mana seperti Ustaz Wadi Hafizahullah telah ceritakan tentang Abu Lahab dan bagaimana Allah telah ringankan azabnya kerana dia telah membebaskan hambanya ketika dia dapat tahu Rasulullah telah lahir. Maka di video tu saya dah jawab sebenarnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Dan marilah kita semua sama-sama mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya saya nak beritahu, kalaulah seorang tu dia tidak ingin meraihkan, maka janganlah dia melarang. Kerana ulama dahulu mereka telah meraihkan. Hafiz Al-Sakhawi, anak murid kepada Imam Ibn Hajar, pun beliau sendiri ada kitab Maulid. Dan ramai lagi para alim ulama, boleh tuan-tuan puan-puan rujuk dalam video saya yang telah saya sebut tentang Maulid. Isu kritikan Tuan Hafiz juga. Dan semoga Allah berikan kefahaman. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.